Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi semua. Saya harap semua warga Kenwood berada dalam keadaan sihat walafiat ya. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada uh, Kenwood kerana mengundang saya, terutamanya Prof. Masna ya, kerana mengajak saya untuk memberi sharing terutama tentang kepentingan aktiviti fizikal atau senaman ya. Okey, baik, saya mulakan. Saya rasa semua orang semua sedia maklum Saya rasa ada sebahagian tadi pun ada yang sedang beraktiviti sedang hiking ataupun sedang buat senaman pagi sambil berjalan. So nanti kita akan sentuh sedikit apakah mungkin kelebihan, kekurangan ataupun kita perlu kombinasi kesemua aktiviti tersebut dan sebagainya. Itu nanti saya akan jelaskan ya. Yang penting tidak ada bentuk senaman tu yang melebihi daripada yang lain. Tapi of course dia bergantung kepada kemampuan kepada setiap individu tersebut bila melaksanakan aktiviti tersebut dan bersesuaian dan juga bagi mengelakkan kecederaan. Dan juga selain kecederaan dan juga masalah mungkin yang berlebihan akan menyebabkan gangguan pada kesihatan sendiri. Okey. Sebenarnya apakah kepentingan aktiviti fizikal itu sendiri? Kita mula dengan kepentingan sebelum kita lebih telusuri. Saya rasa semua sedia maklum faedah berkenaan dengan aktiviti fizikal. Kuatkan badan, meningkatkan ketahanan tulang terutama untuk semua warga survivors berkaitan kanser. Mempromosi kesejahteraan mental, meningkatkan kecergasan sistem kardiovaskular dan juga meningkatkan imuniti sistem tubuh juga. So jadi secara tidak langsung bila kita aktif sebenarnya secara fisiologi tubuh kita bila kita aktif dia akan merangsangkan satu of course hormon adalah hormon endorfin lah. Tapi yang keduanya adalah tubuh kita akan merangsang satu bahan saya sebut bahan lah yang dinamakan nitric oxide ya. So nitric oxide ni sebenarnya dia akan dikeluarkan dari tubuh kita, akan salah satu fungsi daripada nitric oxide ni akan membuatkan kelenturan pada saluran darah. Kita harus ingat bila kita meningkat usia semua termasuk saya juga bila meningkat usia saluran darah kita akan mengeras ataupun kita tak aterosklerosis So jadi ini dapat membantu untuk melenturkan dan memudahkan bila jantung tu mengepam darah. So bila dia menghentakkan ke dinding tu dia tidak akan meningkatkan tekanan di situ. So sebenarnya dia menyebabkan kita istilahnya vasodilatation melebarkan lagi saluran darah dan itu akan membantu aliran darah yang lebih baik dan juga dapat mengawal tekanan darah sudah tentunya ni adalah perkara yang kita ingin elakkan. Ingin kalau boleh kita dapat cegah, kalau dah di ini bagaimana kita untuk mengurangkan apa kita istilahnya secondary prevention So jadi kalau yang belum of course mencegah, kalau yang dah kena untuk mengurangkan komplikasi seterusnya. Okey, so jadi dengan mengamalkan gaya hidup yang aktif salah satu. Sedangkan saya akan bercerita tentang aktiviti fizikal, so saya akan menyentuh lebih kepada gaya hidup aktif lah. Ini adalah contoh ini semua adalah bahan rujukan infografik dari Kementerian Kesihatan Anda boleh dapatkan bila Google website Kementerian Kesihatan. So sudah tentu untuk mengamalkan gaya hidup aktif ni tidak mudah So, apatah lagi kalau pertama kali kita ingin melaksanakan aktiviti fizikal senaman ini. Okey. Kalau tidak biasa memang masalah dengan mood yang tak okey, ada masa okey ada masa tak okey. Saya pun kadang-kadang ada masa okey, ada masa tak okey juga. So kalau masa tak okey, apa kita perlu buat? Selalunya saya akan paksa juga. Bila dah lama-lama bila kita lakukan tu nanti secara tak langsung seperti yang saya katakan hormon endorfin tu akan dirangsang dan mood tu akan datang dan akan terus. Selalunya kalau misalnya saya tak ada mood
kalau selalunya saya pergi jogging. Contohnya, saya akan start jalan dulu. So, dah lepas beberapa minit, saya dah mula rasa warm up dan saya juga merasa dirangsangkan oleh hormon tu tadi. So, saya akan meneruskan aktiviti apa yang saya rancangkan lah. Sama juga bila saya ingin mengadakan kelas Zumba ataupun aerobik. Ada masanya saya tak ada mood langsung, tapi saya paksakan juga. Dan bila dah bermula dengan muzik dan sebagainya, itu menimbulkan excitement yang membuatkan okey terus dan dapat menyelesaikan sesi pada pada ketika itu. So itu memang semua orang akan lalui itu, tapi bagaimana kita untuk melawannya, itu memerlukan semangat. Salah satu cara untuk kita meningkatkan semangat itu adalah kita melakukan cara berkumpulan. Itu sangat membantu ya, sebab dengan adanya kawan ya dalam satu kumpulan tu, dia akan dapat memberi semangat kepada kita. Kau jangan lupa senam ni. Jom ikut. Contoh macam itulah. Bagaimana kita untuk menggalakkan, untuk mengajak orang ya, ataupun untuk kita sendiri bila kita aku tak ada mood lah, tak apa ikut je, contoh macam itulah ya. So jadi dengan adanya sokongan ataupun support sebab senaman ni pun perlu support juga ada buddy, istilahnya buddy yang dapat membantu untuk membantu kita dapat melakukan aktiviti ni. Cara pertama, bila kalau kita ada kumpulan yang dapat melakukan aktiviti yang sama yang kita lakukan, dan yang kedua, kita pun merasa enjoy bila melakukan aktiviti tersebut. Yang terakhir tu jangan lupa. 6, kita kena tambah ilmu lah. Kalau boleh pergi cuba dapatkan ilmu untuk membantu. Okey, senamannya bagaimana contohnya. Dan juga kita tak perlu putus asa. Ganjaran tu is up to you ya. Nanti bila dapat fit contohnya, boleh lari 5 km, boleh jalan 5 km sebagainya, ikut apa event yang ada sekarang ni, banyak sangat event. Nanti saya akan beri ganjaran. Okey, kita boleh beli smartwatch contohnya lah tu masuk ganjaran untuk memberi perangsang kepada kita memanjakan diri dengan sesuatu yang dapat meningkatkan kita bersemangat untuk melakukan aktiviti fizikal. Okey, ini adalah sama yang saya katakan tadi, ada dipaparkan di website Kementerian Kesihatan ini adalah recommendation ataupun show. Nanti saya akan jelaskan lebih detail lagi berkenaan ini ya. Kemudian senaman itu sendiri dia ada intensiti rendah, intensiti sederhana, intensiti tinggi. So itu bergantung pada kemampuan individu. Kita tak boleh maksa orang tu, I nak kena buat sederhana, walaupun recommendation mengatakan 150 minit seminggu aktiviti sederhana. Tapi kalau anda tidak mampu melakukan aktiviti sederhana, tak perlu anda paksakan diri. Mula dengan sesuatu yang mudah, yang dapat dilaksanakan, tidak macam membebankan tubuh contohnya, dan juga tidak memaksa untuk melakukan intensiti tinggi. Okey, ini adalah contoh ya. Tapi sebenarnya kalau bermaksud intensiti tinggi tu nanti saya akan jelaskan kemudian. Dia berdasarkan denyutan nadi ataupun ada cara lain bagaimana kita nak menentukan intensiti ini sendiri. Okey. Kemudian kepentingannya untuk pesakit kanser, ada perbezaan ke dengan masyarakat awam seluruhnya? Pada prinsipnya tak ada perbezaan sama. Semua perlu faedah tu still akan mendapat bekas pesakit kanser juga. Ataupun pesakit itu sendiri, kenapa ada echo ya? Bekas pesakit kanser atau pesakit kanser semasa dalam rawatan pun boleh juga melakukan aktiviti fizikal senaman itu. Cuma kena mengikuti keadaan semasa mendapat rawatan tersebut. Saya ada beberapa yang masih lagi mendapat rawatan tapi masih lagi mengikuti senaman atau program. Contohnya semalam setiap hari Sabtu kami di PPUM ada melakukan senaman secara berkumpulan untuk bekas-bekas pesakit kanser, iaitu exercise support group cancer survivors yang saya create sejak 2014.
So ada beberapa yang masih mendapat rawatan. So jadi bagaimana untuk mereka boleh ikuti? So jadi ada yang paling penting ikut kemampuan masing-masing lah. Mereka yang mendapat mengalami kanser, mendapat rawatan semasa rawatan untuk kanser, sudah tentu akan ada beberapa ketidakseimbangan yang menyebabkan mungkin kerebutan tulang dan sebagainya, dan juga mengganggu imun sistem juga ya. Tapi sebenarnya bila keadaan tersebut dibantu selain daripada aspek yang lain, rawatan perubatan, rawatan dari aspek input daripada pemakanan, senaman dapat membantu untuk memulihkan kembali keadaan yang mengganggu semasa rawatan diterima oleh pesakit ya. Yang terutamanya sekali adalah bila isu kerebutan tulang itu. So jadi sebenarnya dengan senaman itu boleh membantu untuk mengurangkan risiko dan membantu untuk meningkatkan sel-sel tulang untuk mengurangkan risiko kerebutan tulang itu. So senamannya bagaimana? Okay. So ini adalah isu ataupun masalah yang sering kali timbul bila seseorang pesakit kanser mendapat rawatan. So isunya akibat daripada kanser sendiri menyebabkan gangguan pada pertumbuhan sel-sel tulang ya, yang nantinya akan mengakibatkan terjadinya patah tulang. Ya, dan sudah tentunya akan mengganggukan aktiviti seharian dan juga untuk melaksanakan apapun bentuk aktiviti fizikal pun akan terganggu bila ini terjadi ya. So jadi bagaimana kita ingin membantu untuk mengurangkan ya. Okey. Now, tadi saya ada sebut berkataan kan, kadang-kadang saya bercakap tentang aktiviti fizikal, ada masanya saya cakap senaman. Secara definisinya adalah beza ya. Senaman itulah sebahagian daripada aktiviti fizikal. Okey, sukan tu pun sebahagian daripada aktiviti fizikal. So aktiviti fizikal ni adalah sangat menyeluruh. Apa pun bentuk pergerakan tubuh kita, daripada kerja-kerja rumah ya, just berjalan keluar daripada kereta pergi membeli belah di shopping mall dan sebagainya, atau berkebun. Semua aktiviti cuci baju, kemas rumah ya, chores ya, house chores semua. So itu merupakan aktiviti fizikal, termasuk juga aktiviti-aktiviti senaman. Okay, of course senaman ni adalah lebih spesifik dan kita perlu rancang sebenarnya bila kita melakukan senaman. Apatah lagi bila bersukan, itu memerlukan satu peraturan bila melakukan satu aktiviti sukan ya. So kenapa isu timbul aktiviti fizikal adakah sama dengan senaman? Sebab masalahnya sekarang ni bila pengalaman saya juga, bila kita memberi nasihat senaman kepada pesakit, terutama untuk mereka yang tak pernah bersenam sama sekali sejak daripada mungkin dari kecil, ini adalah sesuatu yang sangat asing bagi mereka ya. Dan mereka sudah tentu tak ada masa lah nak buat senaman. Tapi WHO juga sekarang ini mengeluarkan garis panduan yang dikeluarkan pada tahun 2020 bulan November, juga memberi sedikit bukan kelonggaran, sebenarnya ingin menggalakkan masyarakat dunia untuk meningkatkan pergerakan. So jadi menekankan dari aspek move atau pergerakan itu, agar orang-orang yang dulunya tidak pernah melibatkan diri dalam senaman atau bersukan itu akan mula berjinak-jinak ya, tapi dengan menekankan kepentingan untuk meningkatkan pergerakan. So makanya dari aspek senaman sekarang kita banyak untuk membudayakan meningkatkan aktiviti fizikal ya. Tapi pada prinsipnya aktiviti fizikal definisinya seperti yang saya jelaskan tadi, dan senaman seperti yang saya sebutkan, seperti saya tunjukkan tadi. Dan kita ada piramid senaman. So dari sini sebenarnya kita boleh tahu apa yang kita boleh lakukan setiap hari, apa yang kita boleh lakukan
pada beberapa kali dalam seminggu dan sebagainya, dan apa yang kita perlu kurangkan. Malah WHO juga menjelaskan kena kurangkan aktiviti sedentary, ya. Yang di puncak ni jangan dijadikan di bawah. Yang mana yang puncak ni adalah masalah yang terjadi pada ketika ini, ya. So kita ingin kurangkan yang aktiviti physical inactivity atau keadaan sedentary itu sendiri, ya. So sekarang apa itu sedentary? So gaya hidup sedentary ini, ya, tidak aktif, duduk, tengok TV, tengok Korean sampai bersiri-siri, kalau kata macam, terutama kalau yang ada Netflix kan, tak ada iklan. So benda cerita tu boleh berterusan sampai 2-3 jam langsung. So jadi duduk yang terlalu lama, yang ini adalah satu amalan yang tidak baik. Malah ditambah dengan aspek degeneration atau peningkatan umur. So membuatkan seorang itu akan lebih tidak aktif lagi kalau misalnya dia tidak aktif dari sejak awal. Jadi makanya kombinasi sebab itulah aktiviti sedentary ini perlu dikurangkan dan kita perlu tingkatkan peningkatan aktiviti fizikal, ya. So jadi risiko-risiko ini dapat dikurangkan, ya. Dari kajian juga bila kita berterusan, ya, sehari, tak semestinya dia berterusan 10 jam, tapi akumulasi 10 jam, lebih daripada 10 jam sehari itu memberikan risiko kepada seseorang untuk mendapat penyakit tidak berjangkit seperti yang slide yang saya tunjukkan sebelum ini. Dan juga ada kajian menunjukkan akan meningkatkan risiko kematian, ya. So jadi cuba elakkan. Even ada kajian menyatakan yang mengeluarkan hasil kajian, menunjukkan walaupun seseorang itu melaksanakan senaman secara teratur, tapi duduk yang melebihi 10 jam itu juga berisiko. Namun ia kurang kalau dibandingkan dengan orang yang tidak melakukan aktiviti fizikal sama sekali, ya. Okey. Ingin sekali lagi saya tekankan, yang puncak ni jangan dijadikan sebagai dasar kepada piramid, ya. Okey, sekarang apakah yang dimaksudkan dengan kecergasan? Of course, untuk membolehkan seorang itu melakukan aktiviti sehari-hari dengan baik dan bertenaga dan efektif lah, ya. Okey, fungsinya, keperluan daripada kecergasan itu membuatkan seorang boleh berupaya melakukan aktiviti fizikal dalam kehidupan sehari-harinya. Apa pun bentuk aktiviti fizikal. So itu adalah penting. Jadi sekarang kalau kita bercerita tentang kecergasan secara menyeluruh, ada 5 faktor ni. Yang faktor yang kelima ni hilang. Okey, tapi apa yang ingin saya tekankan adalah dari aspek fizikal. Fizikal ni ada 2 komponen besar. Satu aspek berasaskan untuk kesihatan, yang mana kardiovaskular, ya, aktiviti berbentuk endurance. Kelenturan tu memang penting. Otot ada 2 faktor yang penting berasaskan kesihatan, kekuatan dan juga daya tahan. Ini yang selalu neglect oleh kebanyakan daripada masyarakat untuk melakukan senaman kekuatan yang ada contoh, otot yang agak longgar di tangan tu. Perempuan kan selalu bila cakap, bicep saya ni bergoyang lah, contohnya. Dan juga bila kalau kita berjalan, kadang-kadang kan setengah jalan, lutut saya berbunyi lah. Kenapa tu? So itu adalah aspek dari kekuatan otot tu yang tidak, yang saya cakapkan tadi, neglect, yang diabaikan oleh kebanyakan daripada masyarakat umum. Of course, bila keempat-empat ni dilaksanakan dengan baik, komposisi badan pun akan dapat dikawal. Okey, ini adalah kemahiran. Yang satu lagi berasaskan kemahiran. Ini selalunya akan lebih kita akan tambah bila semasa melakukan aspek senaman. Kalau mereka yang selalu mengikuti program yang saya lakukan setiap hari Sabtu, saya akan tambah aspek-aspek kemahiran seperti koordinasi, keseimbangan, ya, masa reaksi dan sebagainya. So ini akan membuat, ini adalah skill, berasaskan skill ataupun kemahiran. So kenapa yang 5 komponen ini penting? Seperti yang saya jelaskan tadi, otot
Otot ni adalah 2 daripada 5 perkara yang dijelaskan kepentingan untuk berasaskan kesihatan. Kekuatan, kita perlu menambah kekuatan otot. Perlu diingat, bila kita meningkat umur, kekuatan otot kita berkurang. Daya tahan otot kita pun berkurang. Even daya kardiovaskular kita berkurang. Kalau kita tidak mulakan dari awal lagi, semua komponen ini akan merosot. Ditambah komposisi tubuh kita pun akan berubah. Daripada otot yang menyusut, lemak yang akan meningkat. Ya? Kita rasanya semua orang akan rasakan bila kita meningkat usia, kelenturan ni akan terganggu. Kita akan menjadi kaku. So, jadi perkara-perkara ini semuanya kita perlu lakukan hampir setiap masa untuk memastikan kita dapat melangsungkan kecergasan tubuh kita dengan baik. Ya. Okey, ini penjelasan tentang komponen fitness itu tadi. Kenapa cardiovascular endurance, daya tahan daripada daya tahan jantung dan juga paru-paru. Itu untuk bolehkan kita melangsungkan aktiviti kita tanpa cepat penat. Kekuatan otot kita untuk melakukan aktiviti mengangkat barang dan sebagainya. Dan juga bila kita berjalan, kita boleh berjalan lama tak? Tu yang ada setengah orang bila yang terutama untuk mereka yang sakit lutut. Bila berjalan 5 minit je dah tak boleh, rasa sakit dan perlu berehat. Itu memandangkan di samping daya kekuatan otot itu yang berkurang, kedua, daya tahan otot itu pun berkurang. Ya. Ini adalah contoh, maaf tak jelas. Contoh body composition. Ini kalau di setengah-setengah tempat di klinik ataupun di gym, ada di tempat kami memang ada alat ini. Kita akan membuat mereka datang timbang dan kita boleh tahu berapa berat lemak, berapa berat otot. Sel tubuh kita ni diibaratkan satu sel diisi oleh secara ni secara kasar walaupun sebenarnya dia lebih ada lebih detail lagi untuk satu sel tu, tapi saya ibaratkan satu sel ni ada 2 bahagian. Satu bahagian otot, satu bahagian lemak. So, bila kita tidak meningkatkan aktiviti fizikal kita dengan melibatkan 4 komponen tadi, so komposisi itu akan berubah, otot kita akan menyusut dan dia akan diisi oleh lemak. Dan sebaliknya. Jadi, sebab itu kepentingan untuk meningkatkan aktiviti fizikal berdasarkan 5 komponen yang saya katakan tadi itu adalah sangat penting. Terutama kalau orang yang berusia, istilah sarkopenia ini adalah sangat menjadi masalah. Ya, terutama untuk mereka yang berusia 70 tahun ke atas. Ya, kita boleh lihat walaupun dia nampak kurus, tapi belum tentu dia diisi dengan otot yang mencukupi. Ya, apa yang saya perhatikan, even mereka yang datang ke klinik pun, majoriti daripada mereka, bila yang kita nampak yang slim ni, slim tu tak bermakna itu ideal lah. Di mana even sekarang ni tak semesti dia berusia. Ramai saja remaja sekarang yang saya perhatikan bila ditimbang, even kita setiap tahun akan melakukan timbangan body composition kepada student yang datang untuk belajar, kita timbang dan saya boleh kata lebih kurang daripada 30-40% daripada mereka nampak je normal, tapi otot mereka tak normal, rendah. So, kenapa? Apa yang menyebabkan punca terjadi itu? Sebab makanan, sudah tentu. Kedua adalah aktiviti fizikal. So, jadi kita ingin mengelakkan daripada otot ini berkurang, terutama untuk mereka yang mendapat rawatan kanser bila tidak aktif. Bila tidak aktif, penyusutan pertama, tapi seperti yang saya katakan, kekuatan otot tu berkurang, otot tulang tu berkurang yang menyebabkan akan jadi kereputan tulang dan patah tulang dan sebagainya, dan juga menyebabkan dia tidak aktif, otot-otot tu sendiri akan menyusut, ditambah dengan faktor usia sekali. So, ini pada prinsipnya saya akan sekilas, ya, ini adalah biasalah berapa kali seminggu, berapa effort yang kita ingin berikan masa kita melakukan senaman, itu yang intensity tadi. Okay, berapa lama yang kita ingin lakukan pada setiap kali senaman, ya, dan jenis senaman, itu penting. Kadang-kadang, bukan kadang, apa yang saya perhatikan sekarang, kebanyakan yang melakukan senaman cuma lakukan satu jenis. Kalau hiking je.
Kalau berjalan je. Kalau jogging je. Ini saya perhatikan, terutama untuk mereka yang selalu datang, contoh yang ada runners, yang cyclist. Kecuali kalau mereka mengambil triathlon atau makan buat 3 lah. Tapi mereka tak membuat komponen yang lain. Yang itu yang saya sebut. Kata itu ada senaman aktiviti berbentuk cardiovascular. Ya, endurance. Ya. Tapi kekuatan tak buat. Flexibility tak buat. So, type tu penting, jenis-jenis senaman tu adalah penting. Berapa kali seminggu itu bergantung pada kemampuan kita, apa yang kita ingin lakukan. Kalau kita mengambil 150 minit untuk aktiviti berbentuk kardio, so anda boleh bagikan 5 kali 30 minit dalam seminggu. Ya, seperti yang infografik yang saya tunjukkan pada awal yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan. So, intensity ini adalah keupayaan berapa banyak effort yang kita akan berikan. Nak rendah, nak sederhana, nak tinggi, boleh menggunakan denyut nadi jantung. Kalau dulu saya gunakan jam untuk tengok cek nadi saya sendiri, tapi sekarang sudah ada stopwatch yang boleh mengukur Fitbit dan sebagainya. Ini cara ukuran denyutan jantung. Tapi kalau mereka yang tak ada, kita boleh gunakan talk test. Okey, light tu bermakna kita boleh menyanyi, boleh orang cakap bergosip bila berjalan. Kalau sederhana tu dia ada effort, tapi dia masih lagi boleh bercakap. Kalau dia menjawab telefon, dia boleh selesaikan satu ayat yang orang boleh faham. Kalau vigorous atau high intensity tu, mereka yang berlakukan senaman memang tak boleh bercakap langsung. Dia akan bernafas setiap masa atau setiap perkataan tu dia perlu bernafas. Ya. So itu yang kita bagikan dari aspek, kalau tidak ada alat bantu untuk menentukan aspek intensity, so boleh gunakan talk test ini. Ya. So ni kalau mereka yang menggunakan stopwatch, dia akan ada zone. Okey, bila kita melakukan senaman, tak semestinya bila kita macam mencungap-cungap berpeluh banyak, itu akan membakar lemak. Tidak. Itu akan membakar kalori yang tinggi, betul, tapi belum tentu membakar lemak. Saya akan tunjukkan contoh nanti. So sebab tu kalau ikut dari segi denyut nadi, yang akan banyak membakar lemak adalah yang biru ni dah rendah sangat, tapi memang akan bakar lemak yang tinggi. Ya, paling tinggi malah. Kalau berbentuk senaman, ini yang berwarna hijau ni, endurance atau fat burning. Sebab tu dikatakan fat burning. So jadi kita walau bagaimanapun, seperti yang saya katakan tadi, tak semestinya kita kena fokus satu jenis. Kita kena bervarietikan, sama ada kita nak buat slow walk, kita nak buat lari laju, ataupun kita nak buat interval atau HIIT dan sebagainya. Itu actually adalah satu cara kombinasi atau variasi yang baik untuk mencegah tubuh kita daripada biasa. Bila sesuatu yang biasa itu yang akan buatkan aktiviti kita, respon terhadap tubuh kita akan menjadi plateau sebab dia dah jadi kebiasaan. So kita kena membuat program. Sebab tu setengah-setengah program dia akan berubah setiap bulan atau setiap 6 minggu sekali dan sebagainya. Untuk memberi challenge kepada tubuh biar tubuh kita tidak terlalu biasa, dan itu akan jadi rutin seharian seperti biasa yang nantinya tak akan memberi efek yang efektif. Ya. Okey, ni contoh pembakaran tenaga bila kita melakukan satu aktiviti. Di sini boleh tengok ya. Kalau rest, of course, nampak yang orange ni adalah fat. Sebenarnya masa kita rehat tak buat apa-apa pun, sebenarnya ada terjadi pembakaran metabolic rate kita masih terus berlaku ya. Okey. Of course kalorinya sangat rendah lah. Tapi kalau bila kita melakukan aktiviti, bila tengok di sini light to moderate, berapa peratus banyak lemak. Bila kita melakukan intensiti yang sangat tinggi, berapa banyak lemak yang dibakar. So boleh nampak di sini. Tetap bermakna kita berlari dengan mencungap-cungap, kalori yang dibakar memang tinggi, tapi belum tentu lemak digunakan sebagai source of energy untuk pembakaran. Okay. So dari sini pun boleh tengok, bila heart rate semakin bertambah, fat makin berkurang digunakan sebagai source. Energi yang paling tinggi digunakan bila heart rate kita bertambah adalah gula. Ya. So ni contoh aerobik. Ya, ni contoh saya sendiri. 640 kalori, 37%. Ya, dan masa dilaksana 1,5 jam lebih kurang. Ni kalau saya buat 20 minit Tabata ya, lebih kurang. Tengok heart rate saya sekitar biru dengan hijau. Jarang pun sentuh merah. Even yang tadi pun paling tinggi pun kuning tak sentuh pun merah ya. Tapi dari sini tengok, walaupun kalori yang ini rendah, yang ini tinggi ya, tapi
kita tengok effectiveness in terms of kalori itu sendiri. Lebih kurang tak jauh beza, 39 dengan 37. Ya. Okay. Now, kita bandingkan dengan larian. Larian ini 10 km, larian yang saya lakukan. Sekitar habis masa hampir 50 minit. Tapi tengok, walaupun kalori yang dibakar tinggi, kebanyakan daripada denyut nadi saya tengok kalau boleh nampak di graf yang berwarna merah tu di atas je terus. Berapa banyak lemak yang dibakar? 4% saja. Ya. Berbanding kalau dengan berjalan. Ya. Tengok harit yang saya dirakamkannya sekitar warna di kelabu paling tinggi pun adalah sedikit biru dan hijau di situ. Kalorinya tak banyak, masa dia lebih kurang sama ya, tapi efektif 60% ini. Tapi seperti yang saya katakan, kita jangan melakukan benda yang sama, tapi kita boleh kombinasikan. So saya selalu mengkombinasikan sebab saya ingin mendapatkan efek apa 5 komponen yang saya jelaskan tadi. Okay. So, ini jenis-jenis senaman. Saya akan sekilas saja. Ini semua adalah bentuk aktiviti berbentuk kardio. Kekuatan adalah ini. Perlu menggunakan resistance ataupun dengan aktiviti dengan tubuh kita sendiri. Ini bangun duduk, squat dan sebagainya. Ya. Ini adalah contoh yang mana boleh buat di rumah tanpa perlu pergi ke gym atau menggunakan alat-alat tambahan. Alat tambahan ni boleh dibeli. Contohnya resistance band, dumbbell yang ringan seperti 1 kilo, 2 kilo atau 1 pound, 2 pound, 3 pound dan sebagainya. Tak perlu pergi ke gym. So, bentuk senaman bebanan tu penting ya. Flexibility. Dan juga ni yang balance. Balance ni penting ya, terutama untuk mereka yang 60 ke atas. Bagi mengurangkan risiko jatuh. Risk of fall yang nanti akan menyebabkan fracture. Okay. Okay, ni contoh berapa lama. 5 kali 30 minit seperti yang saya katakan tadi. Tapi 30 minit yang sehari tu kita boleh pecahkan ya. So actually senaman bentuk cardiorespiratory ni adalah berbentuk accumulation. Senaman pada generalnya adalah akumulasi. Dia bukan bila kita senam masa tu habis masa tu saja. Efek dia masih berterusan ya. Even malah boleh terus membakar kalori tubuh kita walaupun kita sudah pun berhenti 2 ke 3 jam selepas senaman ya. So ni ada contoh, pilih sesuatu yang rasa selesa ya, yang enjoy dan juga kumpulan yang melakukan aktiviti yang sama yang boleh memberikan motivasi. Ini ada cadangan atau syur yang diberikan ya untuk mendapatkan efek atau kesan yang baik kepada tubuh ya. Dari aspek aktiviti fizikal. Walau bagaimanapun melakukan satu itu lebih baik tidak melakukan sama sekali ya. Kurangkan tidak bergerak. Aktiviti sedentari itu perlu dikurangkan. Paling minimum pun kalau tidak bersenam, cuba tingkatkan langkah ya untuk daripada seperti yang kata dia lah, daripada duduk diam ya. So untuk membantu tulang, senaman weight bearing adalah penting ya, terutama untuk mereka atau senaman weight bearing tu apa? Bebanan daripada tubuh kita ya. So jadi ni adalah contoh contoh-contoh weight bearing exercise untuk membantu meningkatkan rangsangan sel tulang ya, untuk menguatkan tulang. Ni berjalan, aerobik ya, hiking, berlari ya. Dan juga melakukan aktiviti senaman bebanan ya. Ini semua untuk membantu. Ini adalah weight bearing ataupun senaman bebanan yang dapat membantu untuk meningkatkan kekuatan tulang ya. So jadi apapun sebelum bersenam perlu buat pemeriksaan lah. Okey, kita dah menuju ke akhir Bila kita melakukan apapun bentuk aktiviti fizikal ya, buat melakukan sesuatu lebih baik daripada tidak melakukan sama sekali Sedikit, biar bermula dengan sedikit tapi konsisten. Jangan hari ni buat banyak, besok buat sikit, betul tak buat lagi, nanti 2 minggu kemudian baru start balik semula. Itu tak konsisten. So perlu konsisten. Walaupun setiap hari cuma 10 minit, tapi dia berterusan. Dah lepas seminggu, 2 minggu tu dia rasa, oh, aku boleh tambah ni daripada 10 minit ke 15 minit. Dan maintain 15 minit tu dan seterusnya. So itu yang lebih baik daripada tidak teratur, tidak konsisten. Kurangkan aktiviti sedentary, tingkatkan kira langkah ya. Kalau yang bekerja atau di rumah kan,
cuba jangan banyak sangat duduk tu, breakkan dia. Okay, setiap 1 jam cuba bergerak. Kalau mereka yang bekerja, setiap 1 jam tu stop kejap, terus buat pergerakan. Pergi ke pantry ke, pergi buat sedikit gerakan ke dan sebagainya. Okay. So senaman dah tentu dia akan meningkatkan imuniti tubuh, ya. Memulakan dengan ikut kemampuan, ya. Mula dengan intensiti yang anda rasa selesa, ya. Menambahkan intensiti atau aktiviti senaman tu secara perlahan-lahan, bertahap, ya. Dan juga kurangkan aktiviti sedentary. Okay. Tidak ada masa kata terlambat. Boleh mula dari sekarang dan teruskan untuk bertahan dan kekal melakukan aktiviti senaman. Terima kasih. Saya tak tahu sama ada mendapat rawatan fizio, sebab selalunya kalau bekas untuk breast cancer perlu menjalani fizio khas, ya. Terutama kalau yang ada membuang lymph nodes, ya. So akan ada efek daripada lymphedema itu sendiri. So, okey. Sekarang berbalik kepada itu. Sebab tu bila menghadiri sesi fizio tersebut, dia akan ada beberapa rawatan, ya. Di samping ada pergerakan-pergerakan yang akan diberikan, ya. Okey, balik kepada soalan tadi. Of course, brisk walking tu boleh dilakukan, ya, tak ada masalah. Yang malah saya galakkan, ya, itu adalah bentuk aktiviti fizikal yang paling mudah, terutama untuk mereka yang lepas menjalani rawatan pembedahan dan juga mungkin menjalani kemo dan sebagainya, boleh dilakukan ikut kemampuan, kecepatan ikut kemampuan masing-masing. Brisk walking tu dia kecepatan ikut kemampuan lah, ya. Even ada seorang ni yang ikut dengan kami, dia sama ada brisk walking. Kalau dia datang di bawah supervision, kita akan letakkan dia cycling, ya. Dan juga bentuk-bentuk pergerakan senaman aerobik yang mudah, even Zumba pun boleh, tapi dia boleh ubah suai, ya, pergerakan tu. Selalunya saya akan jelaskan masa sedang mengajar tu, okey, buat bagi contoh bentuk modifikasi yang boleh dilakukan. Okey, selain daripada cardio respiratory, sebab tadi saya jelaskan komponen, kan, untuk kekuatan otot. Okey, sekarang ni sudah tentu bebanan yang ekstra untuk sementara dikurangkan dulu, tapi kita boleh pertama gerakan-gerakan, contohnya range of motion exercise, ya, itu yang selalu diajar oleh fizio, selalu yang kebiasaannya diberikan kepada pesakit breast cancer. Okey, maksud saya range of motion exercise tu yang pergerakan, terutama untuk pergerakan tangan lah, dengan mengangkat tangan ke atas, ya. Kemudian ada satu yang membuat crawl dekat dinding, ya. Okey, tanpa menggunakan peralatan. Kedua, kita boleh juga menggunakan istilahnya, kalau ada saya sentuh tadi, body weight, kan bebanan tu ada dua. Satu body weight dan satu lagi adalah dengan menggunakan bebanan, iaitu resistance, sama ada menggunakan resistance band, dumbbell dan juga menggunakan alat-alat gym. Tapi untuk pada masa keadaan sekarang sudah tentu tak boleh. Tapi kita boleh menggunakan bebanan tangan kita sendiri dengan contoh mengangkat tangan, ya, ke depan. Contoh ni forward raise, ya. Sampai ke tahap yang dia mampu, ya. Bila ada setengah-setengah kadang dia tak boleh angkat tangan sampai ke paras bahu, contoh. Ibu nak angkat sampai ke atas, tak agak sukar. So sampai ke paras yang dia rasa mampu, dan juga just membuat genggaman tahan. Ini adalah isometric strengthening exercise. Itu yang paling mudah sekali. Itu bila nanti otot-otot nanti sudah mula kuat, ya. Sebenarnya bila lymph nodes dikeluarkan, so jadi macam saluran kita macam saluran pipe, ya. Tak ada untuk membawa balik air tu dikeluarkan.
So jadi otot ni adalah sebagai salah satu cara untuk mengepam cairan tu kembali, tidak bertakung atau betul berkumpul di ujung jari contohnya. Sebab bila ada limfedema bengkak, tu kalau terutama di kalau sentuh di bahagian tangan tadi. So jadi bila kita buat contoh senaman strengthening itu sendiri, ya, genggam, just genggam saja, mungkin kiraan kalau dia boleh bertahan sampai 5 kiraan, 5 saat, 1, 2, 3, 4, 5 atau sampai kiraan 10, and then relax. Okay, kemudian ulang lagi. Sekurang-kurangnya kalau boleh lakukan 3 kali adalah lebih baik. Kalau dapat lebih banyak lagi bagus. Terutama contoh kalau saya selalu bagi nasihat kepada pesakit yang sakit lutut untuk buat strengthening isometric strengthening exercise dengan mengeraskan otot peha tanpa menggerakkan lutut. So saya akan suruh buat sehari dengan kiraan 10 sebanyak 25 kali. So sama juga untuk yang dia tadi, untuk merangsang otot-otot itu tadi distimulate balik untuk dia menguat semula. Sudah tentunya dia akan ambil masa lah, tapi kalau kita rajin melakukan tu, insyaAllah boleh. Ya, cuma memerlukan kerajinan, komitmen dan juga sabar. Sebab ini semua akan mengambil masa. Itu contoh senaman yang paling basic, terutama untuk yang masih lagi mengalami keadaan istilahnya limfedema itu tadi. Contoh macam cairan tadi di bahagian perut pun sama juga. Itu dengan pergerakan, actually dengan bergerak, ya. Bila kita bergerak, berjalan contohnya, kita juga untuk kaki kita boleh menguatkan otot kaki juga. Sebab nanti cairan terutama kalau di setengah-setengah, bila ni ditambah lagi kalau ada yang mengambil ubat darah tinggi yang mana ada menyebabkan pengumpulan cairan ke kaki, contohnya. So itu nanti ada senaman untuk menguatkan otot tadi. So basically kita of course bila kalau berjalan lama tu nanti secara gravity cairan akan turun ke bawah. Tapi untuk mengurangkannya tu dia kena berehat dan mengangkat kaki lah. Contoh tu untuk yang kaki. Tapi berbalik semula, senaman kekuatan. Senaman kekuatan tu penting. Kalau tangan yang saya contohkan tadi, kalau kaki yang tadi, even kalau di perut sekali sebenarnya kita ada contraction, abdominal contraction yang kita boleh kita buat. Tapi of course di sini kita kena ada satu workshop yang khusus, kalau boleh secara fizikal, Prof. Mazda. Mungkin nanti kita boleh buat demonstrasi sekali dan sama-sama boleh saya beri tunjuk ajar cara lebih jelas. Sebab secara maya ni kalau nak buat demonstrasi agak susah sikit, ya. So saya rasa tu kot jawapan yang saya boleh berikan. Memang tak sempurna, ya. Sebab sebenarnya benda ni kena ada contoh. Demonstrasi itu akan lebih baik. Mulai dari 5, 4, 3, 2, 1. Okey, kita march. Now. And march. Lagi. Terus. Lagi. Okey. Right. Setan. Okey. Lagi. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Elbow. Okey. Terus. 4. Okey. Kita ulang step touch tadi, ya. Okey. Step touch. Up. Lagi. Terus. 8, 7. Get ready. Ulang semula. Grapevine. Down. Kita akan kick down. Sabar. Step touch. Get ready. Step touch. Down. 2. Ulang lagi. 4, 3, 2. Grapevine. Boom. Okay. Okay. Step touch. Kita break down lagi, ya. 4, 3, 2. Elbow. Step touch. 4, 3, 2. One more. 2. Okay. 4, 3. Kita move forward. Down.
Step touch belakang. 4, 3, mundur lagi. Diagonal move. Diagonal ke depan. 4, 3, 2. Okey, stay heel. Down. Okey, boleh. Kita ulang sekali lagi Ready, kita masih warm up. Don't worry. Kalau tak boleh ikut exactly, jangan bimbang. Okey, and move. Down. Step touch. 4, 3, 2. One more time. Okay. 4, 3, 2. Heel. Down. Okay. Lagi. 4 lagi. Okay. Ready? Kita buat double heel. Double. Down. Lagi. Okay. Kita buat sekali lagi. Dan kita akan sambung ke kiri Go. Step touch. 4, 3, 2. Lagi sekali. 1, 2, 4, 3, 2. Heel down. Double. Sekali lagi. Single. Double. Okey, kita buat kiri. And down. Move down. Step touch. 4, 3, 2. Sekali lagi. Move. Step touch. 4, 3, 2. Ambil heel kiri. Tadi kanan kan? Double. Ambil step dulu. Kita tak add attitude lagi. Oh. Kita akan tambah attitude 4, 3, 2. Go. Hey. Step touch. 4, 3, 2. Heel. Go. Double. And 4, 3. Tukar. Kiri. Go. Step. Heel. Sekali lagi. Double. Okey. Kanan lagi. Move. Step touch. 4, 3, 2. Heel. Double. 4, 3. Okey, now go kiri. Diagonal. Step. Okey, heel. 2. Double. 4, 3. Okey, march forward. MX dulu. Down. Hey. Hey. Lagi. And move. Hey. Shake. Hey. Lagi. Move. Okay. 1, 2, 3. One more time. Move. Hey. Alright. From beginning Now. Move. Okay. 5, 3, 2. Down. 2, 3, 4, 3, 2, 1. Step. Okay. 2, 2, 3, 4, 3, 2, 1. And march. Hey. Shake. Okay, kita nak stretching. And move. Hey. Okay. 4, 3, 2. Simpan 2. Yang tadi simpan. Lagi. 2. Hey. Okay. Teruskan kita akan stretching. Ready. Reach up. Oh. Lagi. Terus. Hey. Okay. Kalau rasa pace agak laju, don't worry. Just follow your own pace. Swing. Ho. Lagi. Lagi. Terus. Kita nak hop Ready. 4, 3, 2. Now. 2, 2,
3, 4, lagi 5, 6, 7, 8. Now reach out. Terus lagi. Okay. 5. After 4, 3, go. Reach up. Lagi. Terus. 4 lagi. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Swing. Now kita akan swing ke kanan ya. Ready? Belum lagi? Okay. 8. After 4 count. And 4, 3, 2. Okay, up and down. Stretch. Kita buat dynamic stretch. Lagi. 6, 7, 8 count. Okay. Okay, kita hamstring depan ya. Now. Go. Lagi. Terus. 4 lagi. 4, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Buat tarik ke depan. Stretch. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lagi. 1, 2, 3, 4. Twist 5. Okay. 4, 2, 3, 4. Lagi. Kita akan swing ke kiri. Get ready. And 3. Lift up Now. Swing. 2. Lagi. Terus. 4 lagi. 4. Get ready ke kiri. 4, 3, 2. Now. 2. Lagi. 4 lagi. 8. After 4, 4, 3. Okay, kita pull ke belakang Now. 2. Lagi. 4 lagi. Terus. 4, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Tarik ke depan. Press. 2. Still cuff. Tapi soleus masuk Okay. Lagi. And 3, 2, 3, 4, 5, 3. Sekali lagi. Press and 2, 3. Duduk Macam duduk ke belakang sikit. Macam ibu rasa. Dia cakap inner calf punya. 2, 2, turn. 3, 4, 3, 2, 2. Kita fokus dekat hip flexor kita. Lagi. Terus. And 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Now, and side. Get ready. Go. Okay. Okay. Step depan. 4, 3, 2. Now. Depan. 4 kali 4. Kiri. Buka. Okay. 4, 3. Sekali lagi. Now. 1, 2. Buka. 4, 3, 2. Lagi. Kita buat 2 kali pula. Okay. Buka. 4, 3. Okay. Watch out. Side. Back. Center. Side. Back. Okay. Terus. Ulang lagi. Lagi. Okay. One more. 4, 3. Jangan mampu tadi Mampu. Now. Lagi. Terus. Kita akan break down nanti. Get ready. Buat dulu. 4. Okay, front side and center tadi. Down. 2. Okay, hey. Terus. Okay, kita gabungkan dua tapi kita break. And now, lepas. Buka. Lagi. 6,
side front. Hey. Okay, hey. Ingat grapevine tadi. Down. 2. Up. Deeper. 6. 7. Masuk here. 1, 2, 3. Double. 2. Mambo. 2. Okay, hey. Front side center. 2. One more. Kita buat kiri. Okay. 2. Step touch. 5, 6, 7, 8. 2. And 2. Okay. Mambo. Okay, boleh. Kita akan ulang lagi berdiri. Front side kiri dulu. 2. Hey. Okay, maju dulu. 4. Hey. 2. One more time. Hop. Hey. And 2. Ingat grapevine tadi. Down. 2. Step. 3, 2, 3, 4, 2. Side double. Mambo. 2. Buka. Hip. Front side and center. 2. Okay. Ulang. 3. Step. 2, 2, 3. Tangan bebas 2, 2, 3, 4. Okay. Mambo. 2. Buka. Okay. Front, side, back and center. 3. Boom. Hey. Okay. Boom. Okay. 4, 3, 2. Okay. Stay. Step. Side. And side. Lagi. Side. Lagi. Side. Double. 2. 3. Okay. Down. 2, 2, 3, 4. 2, 2, 3, 4. 2. Down. Down. Shake. Shake. 2. Tá chegando um momento que eu controlo a Hey. Tá chegando um momento que eu controlo. Sobe, vai, desce, sube, barra. Hey. Down. Lenta com ele. Rebola, 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 bola, rebola, rebola, bola, rebola no seu Buka. 2. Rebola, 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 bola, rebola, rebola, bola, rebola. 3. Down. Tíralo para atrás, tíralo para atrás, 3. tíralo, 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 Hey. tíralo para atrás, 2. tíralo para atrás, Lagi. tíralo, tíralo, tíralo. Down. Touch. Hip. Lagi. Hey. Hip. Hip. Down. Pick it up, pick it up, pick it up, pick it up. Hop. Pick it up, pick it up, pick it up, pick it up. Hey. 1, 2, 3. 2, 3. Ulang balik. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ke depan. Okay, 2, 2. Okay. Shake. Go lagi. 1, 2. One more.
Tá chegando o momento que eu controlo. Tá chegando o momento que eu controlo. Sobe, vai, desce, vai, sube, barra. Down. Rebola, 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 bola, rebola, rebola, bola, rebola no seu bumbum. Rebola, 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 bola, rebola, rebola, bola, rebola no seu bumbum. Tíralo pra trás, tíralo pra trás, tíralo pra trás, tak boleh just dalam biasa pun tak apa. Okay. Okay, kita nak start. Okay. Buka. Okay. The last song. Ready? Two, down. 4, 3, 2, 1, 4. Lagi. 4. One more. 2, satu tangan. 2, down. You ready? Step. Depan kanan. Down. 2. Lagi. 4, 3, 2, 4. 2, 4, 3, 2, punch down, shake. Hey, step. Lagi, 3. Step depan. 3, 4, 5. 2, I'm talking stop, drop and roll. 1, 2, 2, 2, 3. Lagi. Lagi. 2, 3, down. 3. And lagi. Double. Single. Double. Lagi. Hey. Hey. Down. Hey. Hey. Back. Lagi. Punch. 2, 1, lagi. Hop. Squat. Squat. Hop. Hey. 5, 3, 3. Down. 2. Lagi. 2. Lagi. 2. Satu tangan. Lagi. 3 lagi. 2. Lagi. 2. One. 4. Satu tangan. 5. Betul. Lagi. Squat. Down. 2. Lagi. 2. Laju. Get ready. Okay. Single. Double. Terus lagi. Lagi. One more. Okay, kita buat cooling down. Cooling down
Song cooling down. Sekejap. Okay. Start. Jauh lagi. Buat macam mampu ya. Macam mampu. Lagi. Lagi. Baru. Lagi. Suka. Now. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tuh. Ulang ya. Terus. Suka. Lagi. Hey. Lagi. Go. Now. 2, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Hey. Lagi. Start. 2, 2, 3. Pusing ya. Ikut jam. Lai. Lawan jam. Go. Down. Cross. Down. Lagi. Down. Lagi. Lagi. Go. Lagi. Okay. And down. Kanan. Kiri. Atas. Kanan. Kiri. Joget. Terus. Bersatu di dalam cahaya. And down. Atas. Di puncak singgasana. Cross. Side and 2. Okay, pusing ya. Ikut jam dulu. Down. Itu. Pusing lagi. Okay. Cross. Down. Okay. Down. Lagi. Lagi. Down. One more. Okay. And joget. Down. Di alam bersuna, bersatu di dalam cahaya. Down. Sembilan permata kasihnya di puncak singgasana. Joget. Okay. Cross. Biar apapun lupa yang terdengar, akan gentar merela kehendaknya. Sekali lagi. Terdengarlah bicara tersembunyi, tertebar di langit dan di bumi. Siapa yang 1, 2, 3, 4. Siapa yang tahu 2, hanya 3, ada satu. 4. Down. Up. Lagi. Joget. Bertemu di alam pesona, Lagi. bersatu di dalam cahaya. Down. Sembilan permata kasihnya di puncak singgasana. Di puncak singgasana. Sekejap. Ending asyik berubah je setiap kali main lagu ni. Tak apa. Okay, kita buat stretching. Okay, relax.
Okey. Kita buat stretching Okay. And move down. Slow. Okay. Okay. Sekali lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tap. Double. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Heel. 2, 2, 3, touch, 4, 3, 2, and lift, and go. 3, 4, 3, 2, touch, 1, 2, 3, kita pull terus. 4, 3, 2, rapat, and 2, 2, 3, 4, depan. 1, 2, 3, tahan. 5, 6, 7, lift up, push, stretch. 2, 3, 4, 5, 6, 7, and side. 2, 2, 3, 4, 5, 3, 2, okay, pull, and 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bend and side. 2, 3, touch and 5, 6, 7, 8, and bend and side. Okay, down. 5, 6, 7, depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, and press. 1, 2, 3, tukar. 5, 6, 7. Okay, roll, flat, and roll, and flat, and roll. 2 lagi, and flat, and roll, and flat, and roll. Now, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tukar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lagi, and 2, 3, 4, 5, 3, 2, okay, twist. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tukar, and 2, 2, 3, 4, 3, 2, okay, reach up. 2, 3, 4 lagi, and 2, 2, 4, 3, 2, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lagi. 1, 2, 3, 4, 3, 2, side stretch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Last 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inhale. Exhale, inhale lagi. Exhale, inhale lagi. Exhale, last one, inhale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Saya rasa yang paling penting adalah konsistensi tu tadilah ya. Biar sedikit tak apa,
pergerakan pun ikut kemampuan. Kalau misal mengikut apa-apa aktiviti senaman berkumpulan, kalau secara individu ikut kemampuan masing-masing. Tapi mula dengan sedikit tak mengapa, 5 minit ke 10 minit lepas tu, tapi yang penting adalah konsisten. Buat secara berkumpulan, yang itu akan membuatkan kita lebih bersemangat dan juga tetap kekal bermotivasi. Sebab kalau sorang-sorang ni, kalau tak ada motivasi yang tinggi tu susah juga kalau nak konsisten kan. Dan yang penting cuba buat senaman ataupun aktiviti fizikal tu mengelakkan daripada kecederaan lah. Dan juga sekiranya ada masalah, mohon dapatkan nasihat daripada doktor yang mana yang berhampiran ya, untuk agar dapat mendapat rawatan daripada dia berterusan lah ya, kalau ada masalah kecederaan dan sebagainya. Jangan lupa rehydrate ya bila melakukan aktiviti senaman, terutama kalau senaman tu ditarik matahari dan juga senaman yang berpanjangan ya. So rehidrasi itu sangat penting. Saya rasa banyak tadi yang saya dah ceritakan daripada ceramah tadi, harap dia bermanfaat. Mungkin yang akan datang kita mungkin lebih banyakkan praktikal, demonstrasi dan sebagainya, Prof. Mazna ya. Kita boleh buat tu, dan yang itu nanti dapat maklumat langsung tentang teknik senaman, sesuatu senaman tu dengan lebih baik. Okey, itu dari saya.